Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala waddalilu 'ala wujudihi ta'ala. Kita sambung tu. Waddalilu 'ala wujudihi ta'ala. Kita masuk pada bab dalil lah. Selepas Imam Sanusi ditulis tentang bab wajib, sifat-sifat wajib Tuhan, mustahil dan jaiz ataupun boleh bagi zat Tuhan. Dia sambung, dia mulakan dengan, lepas tu dia sambung pula pada dalil-dalil setiap satu daripada sifat tersebut. Dalam syarah dia kata summa syara'a, kemudian segeralah memulai oleh pengarang iaitu Imam Sanusi rahimahullah bisardil barahin, pada menyebutkan bukti-bukti yang pasti, al-musbitah yang menetapkan lima adda'ahu bagi barang yang telah dia sebutkan sebelum ni, iaitu wujud sampai sifat wujud qidam baqa sampailah kalam tu. Dia nak sebut bukti-buktinya apa dalilnya, min sifati wastihalati addadiha wa jawazi ma zukira annahu jaizun. Jadi bukti-bukti sifat wajib, istihalah dan jawaz. Jawaz maksudnya sifat yang boleh. Faqala wad dalilu wa huwa ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fi ila matlubil khabari. Jadi kalau orang tanya dalil tu apa? Dalil tu dia kata kat sini wa huwa ma yumkinu, iaitu satu perkara yang membolehkan tawassulu, kita sampai bi sahihin nazar. Dengan cara apa? Dengan cara bi sahihin nazari fihi, penelitian, kajian yang benar, bukan kajian yang tak benar ataupun kita sebut safsafah ataupun falasi, ataupun tak, bukan tu, tapi kita guna, kita sampai kepada kesimpulan tu, natijah tu dengan penelitian, dengan kajian yang benar, bukan dengan safsafah ataupun falasi lah, kajian yang salah. Ila matlu bil khabari, untuk menyampaikan kita sampai kepada statement yang benar, dengan kajian yang benar untuk sampai kepada natijah ataupun statement yang benar. Alal wujudihi ta'ala, wujudul alam, bahawa dalil wujudnya Allah ni bersifat dengan wajibul wujud, ataupun Allah ni ataupun Tuhan ni wujud dengan dalil wujudul alam. Jadi kalau orang tanya, jadi setakat mana fardu ain yang kita kena pelajari tu, dalil ketuhanan tu, iaitu wujudnya alam ini. Kalau orang tanya apa dalil Tuhan tu wujud, kita sebutlah wujud alam ini. Itu yang paling basic lah, yang fardu ain kita kena jawab. Ataupun kalau orang tanya apa dalil qidam, apa dalil baqa, apa dalil wahdaniyah, kita kena jawab wujudnya alam ini. Huraian tu namanya fardu kifayah, itu kita serahkan kepada orang yang alim. Wa huwal hadisun bidalil mulazamatihi lil i'radil hadisah. Dia kata dalam syarah, dari segi mana wujudnya alam ini jadi bukti ataupun dalil kewujudan Tuhan. Dia kata dari segi hadisun, bahawa alam ini baharu. Wahwal hadisun, alam ni baharu. Bidalil mulazamah, mana kita tahu alam ni baharu. Baharu ni maksud baharu ni ada selepas tiada. Alam ni macam tu, alam ni dia ada selepas tiada, baru jadi, baru je berlaku macam tu. Jadi itu namanya baru, baru je berlaku, baru ada. Kerana apa alam ni kita sebut baharu? Kerana dalil, dengan dalil sentiasanya melaziminya alam ini. Alam ni apa? Alam ni selain Allah tu semua kita sebut alam lah. Dia bukan alam semesta je, langit, bumi, apa-apa, manusia, itu semua kita sebut alam. Semua selain Allah kita sebut alam. Jadi alam ni dia kata baharu sebab mulazamatihi lil a'radil hadisah, kerana dia bersifat dengan sifat yang baharu. Apa sifat baharu? Min harakatin wa sukunin wa ghairihima, daripada seperti bergerak dan diam. Jadi alam ni memang bergerak dan diam. Contoh bumi ni, dia akan bergerak ikut falak dia lah, ataupun orbit dia. Jadi itu alam. Jadi semua yang bergerak, pastilah dia tu baharu. Alam ni bergerak, dia bergerak, pergerakan tu baru. Kita tak boleh nak cakap benda tu lama, dia baru je bergerak. Dia baru je bergerak, itu namanya baharu. Bergerak ni apa? Bergerak ni daripada tempat A pergi kepada tempat B. Dia sebelum ni duduk tempat A, lepas tu dia masuk tempat B. Itu namanya kan bergerak.
Bergerak tu kita sebut baharu. Baru je bergerak. Sama lah alam ni 24 jam dia bergerak. Dan pergerakan tu semua kita sebut baharu. Jadi kita sebutlah alam ni baharu. Wa hiya hadisatun daruratan tagayyuriha. Dan pergerakan yang alam ni bersifat dengan bergerak, itu darurah, itu spontan kita tahu. Itu kita tengok sendirilah. Tengok dengan mata sendirilah. Memang bergerak alam ni. Semua yang bergerak pastilah baharu. Wa mulazimul hadisun, dan semua yang bersifat dengan sifat baharu pastilah dia tu pun baharu. Contoh, kita manusia ni kan bergerak. Bergerak ni baru ke lama? Baru je, daripada poin A kepada poin B, itu kan bergerak. Pergerakan tu baru ke lama? Contoh kita bergerak sekarang, ataupun tangan kita dari sini ke sini, itu namanya bergerak. Bergerak tu baru je berlaku, bukan 5 tahun lepas. Alam ni lagi bergerak, bumi ni lagi bergerak. Bergerak ikut orbit dia. Dan pergerakan tu kita kena sebut baharu. Itu kita nampak sendirilah. Jadi kita sebutlah bumi ni pun baharu, sebab dia bersifat dengan sifat baharu. Fal'alamul hadisun. Jadi semua yang bersifat dengan baharu pastilah baharu. Maka alam ini baharu. Fakullu hadisin la budda lahu min muhdis. Dan semua yang baharu tak dapat tidak, mestilah ada yang membaharukan dia. Fala budda min wujudi hazal muhdis. Maka tak dapat tidak daripada wujudnya hazal muhdis, adanya yang pembaharu dia, ataupun ada yang menciptakan dia. Wa huwallahu ta'ala, iaitu kita sebut mestilah Tuhan yang bernama Allah tu. Wa dalilu 'alal qidamihi, dalil atas sifat kidam pula. Qidamihi ta'ala annahu law lam yakun qadiman lakana hadisan. Kalaulah Tuhan itu tak qadim. Qadim ni kan sedia ada. Kalaulah dia tak qadim, Tuhan tu tak qadim, nescaya dia tu mestilah hadis, mestilah baharu. Sebab yang wujud ni ada dua saja. Dia tak ada yang ketiga dia. Jadi namanya qadim. Qadim ni sedia ada lah. Ada yang namanya hadis. Bukan hadis Nabi tu. Hadis ni maksudnya baharu. Baharu lah, baru dicipta, ataupun yang dicipta, makhluk lah kita sebut. Qadim ni sedia ada. Jadi perkara tu sama ada dua je. Sama ada dia tu qadim ataupun dia tu hadis. Qadim sedia ada, hadis baharu. Sedia ada ataupun baharu. Fayaftakiru ila muhdis. Kalau lah kita kata Tuhan tu tak qadim lah, contoh kan kita tetapkan Tuhan tu mestilah kidam, sedia ada. Kalau orang tu kata tak, Tuhan ada yang ciptakan dia, ataupun baharu je dicipta, dia tu bersifat dengan baharu. Kalau dikata macam tu, fayaftakiru ila muhdis, maka nescaya Tuhan tu berhajat, memerlukan kepada muhdis, kepada yang menciptakan dia, yang membuatkan dia. Wa hazal muhdisun kazalik. Adalah Tuhan B yang tu kita kata. Tuhan A ni siapa cipta? Ada namanya Tuhan B. Dan Tuhan kita kata Tuhan tu qadim ke hadis. Tuhan ni pun hadis juga, baharu juga. Kalau macam tu dia berhajat kepada yang menciptakan dia juga. Adalah Tuhan C. Sampailah la nihayah. Sampailah tak ada pengakhiran, infinity. Fa in hasara, itu namanya, dan ini namanya tasalsul. Kalau kita hadkan, dia kata fa in hasara al adadu lazima dauru, mesti ada berlakulah namanya daur. Tuhan A ni ada. Siapa yang adakan dia? Tuhan B, dia adakan oleh Tuhan B. Tuhan B ni ada. Siapa yang ciptakan dia? Tuhan A. Jadi berlakunya dia daur. Daur ni putaran lah, berputar-putar. Kat situ je dia. Mustahil lah. Perkara ni pun mustahil. Mustahil kita nak cakap macam tu. Fa in qaddara qabla kulli muhdisun lazima tasalsul. Tapi kalau kita andaikan setiap yang baharu ni, ni Tuhan kita kata, contoh orang tu katalah, bukan kita. Jadi orang tu kata Tuhan ni qadim ke hadis. Dia kata hadis lah, baharu. Kalau baharu, saya berhajat kepada pembaharu, yang menciptakan dia, iaitu siapa? Iaitulah B. Okay, B ni qadim ke baharu? Dia qadim ke hadis? Dia kalau dia kata hadis juga, baharu juga, sama lah.
Kalau dia sebut baharu, mesti berhajat kepada pembaharu dia. Pembaharu siapa? Si. Sampailah tak ada akhir. Itu namanya tasalsul. Ini namanya tasalsul. Kalau yang ni namanya daur lah. Daur. Sebut daur. Wakilahuma batilun. Dalam syarah dia kata kedua-duanya tasalsul dengan daur tu, tasalsul dengan daur, dua-duanya adalah batil. Tu mana boleh diterima akal, tak logik tu. Falazima kidamuhu ta'ala. Maka nescaya kita kenalah tetapkan Tuhan tu bukan baru, tapi Tuhan tu qadim, ya. Barulah settle. Tak adalah, tak jadi tak logik lah. Tak adalah macam tu, ya. Apa daur ni memang mustahil lah berlaku, itu kita jelas-jelas nampak lah. Daur ni ataupun putaran tu, Tuhan A cipta Tuhan B, Tuhan B cipta oleh Tuhan A balik. Tu memang mustahil betul lah. Contoh kita kata Fatimah dilahirkan oleh Khadijah, Khadijah dilahirkan oleh Fatimah. Tu semua orang berakal semua tak percaya macam tu, ya. Semua itu tak logik lah. Itu macam tu, ya. Okey. Lepas tu dalam hadis dalam syarah wa dalilun 'ala al-baqa'ihi ta'ala. Kalau tasalsul pula, tasalsul ni, jadi kalau daur ni dia mustahil berlaku. Sebab apa? Sebab berhimpunnya dua nakid, ataupun dua tanakut. Ada berlaku tanakut di situ, iaitu kita kata ada dan tiada dalam satu waktu. Macam mana nak cakap ada dan tiada dalam satu waktu? Tuhan A dicipta oleh B, dan Tuhan B dicipta oleh Tuhan A. Jadi B ni ada dan tiada dalam satu waktu. A pun sama. Itu kan tanakut. Itu kan berlawanan tu. Berlawanan dua sifat. Itu tak boleh pula. Semua orang berakal dia faham benda tu lah. Sebab berhimpunnya dua perkara yang mustahil, iaitu ada dan tiada tu. Berlakunya dua perkara yang berhimpunnya dua perkara yang mustahil, iaitu ada dan tiada. Kalau tasalsul, itu pun sama. Jadi nak adanya Tuhan A tu, mesti ada Tuhan B dulu. Tu dia letakkan syarat macam tu. Kalau orang tu buat macam tu lah. Jadi semua ni takkan ada. Sebab apa? Sebab tak settle lagi. Syarat pun tak settle lagi. Macam mana nak adanya Tuhan? Semua Tuhan tu tak ada lah. Tuhan A sampai Tuhan seterusnya semua tak ada. Sebab apa? Sebab syarat nak Tuhan A ni ada, syarat dia mesti ada Tuhan B dulu. Tuhan B ni nak ada, mesti syarat dia mesti ada Tuhan C dulu. Jadi berlaku kat situ pun penghabisan dan tak habis. Dua tu dah nakut dia berlaku. Berlakunya namanya habis dan tak habis. Habis dan tak habis. Jadi dia pun mustahil. Mustahil berlakunya tasalsul tu pun mustahil. Sebab tak settle lagi syarat. Macam mana dia nak masyrut? Tak ada. Tak boleh nak ada lah. Semua ni tak boleh ada. Tuhan C pula nak ada, mesti kena ada Tuhan D pula, dia kata. Dia sampai bila tu tak settle lagi, Tuhan tu tak settle lagi, macam mana Tuhan C nak ada? Kalau Tuhan tak ada, macam mana nak adanya alam ini? Jadi alam ni membuktikan Tuhan tu mesti namanya kidam. Kalau kata Tuhan yang terakhir lah, Tuhan. Yang lain semua tu bukan Tuhan, ya. Wa dalilun 'ala baqa'ihi ta'ala. Dan dalil atas sifat baqa' ni kekal Allah Taala, law lam yakun baqiyan lam yakun qadiman. Kalaulah Tuhan tu tak kekal, kalau Tuhan tak kekal pula. Kalau orang tu kata Tuhan ni boleh binasa, jadi kalau Tuhan tu tak kekal, nescaya Tuhan tu mestilah, kalau dia bahagian lam yakun qadiman, nescaya Tuhan tu tak qadim lah. Kan ada dua je. Ada benda ni ada dua saja. Ada namanya qadim ni sedia ada lah. Ada namanya hadis. Hadis ni ataupun kita sebut mungkin tu lah. Perkara mungkin lah. Mungkin ni diterima ada dan terima tiada. Itu namanya perkara mungkin.
Contoh manusia lah. Contoh Zaid lahir 1997. Dia ada. Sebelum 1997, 1996, dia tiada. Jadi Zaid tu kita panggil mungkin. Okay. Jadi dia ada, lepas tu dia boleh tiada, dia boleh binasa. Contoh Zaid. Dia kata kat sini, lau lam yakun baqiyan. Kalaulah dia tu tak kekal. Lam yakun qadiman. Nescaya dia tu tak qadim. Maksudnya dia boleh jadi, kalaulah dia tak qadim, maksudnya dia hadis lah. Hadis boleh terima tiada. Okay, dia boleh binasa. Isabata kidamuhu istihala adamuh, dia kata. Kerana apa? Kerana apa yang telah sabit kidamnya, mustahil lah dia adam. Mustahil lah dia tu tak ada. Waqad taqaddama burhanu wujubi kidamih, dan sungguh telah dahululah bukti bahawa wajib ataupun mestilah Tuhan tu bersifat dengan kidam. Falazima wujubu baqaihi ta'ala, maka mestilah juga Tuhan tu baqa'. Dia kata macam tu lah. Okay, apa? Tuhan ni kan kita kata Tuhan tu wujud. Kalau kita kata wujud dia tu kekal setelah, kalau orang tu kata wujudnya Tuhan boleh binasa. Dia tak kekal, dia boleh binasa, dia boleh fana, terima tiada Tuhan tu. Jadi Tuhan kalau diterima ada dan terima tiada, kita sebut tu perkara mungkin. Itu mungkin dia terima ada dan terima tiada. Kalau ia terima tiada, nescaya ia adalah mungkin. Kalau ada mungkin, nescaya dia kena ada yang ciptakan dia. Dah mungkin, perkara mungkin semua ada yang ciptakan dia. Semua perkara mungkin ada yang pencipta dia. Sebab nak daripada tiada nak mengadakan, itu dah Tuhan yang buat. Kalaulah dia binasa tadi, contoh kita ulang balik, terima tiada. Kalaulah dia fana ataupun dia terima tiada, dia binasa, nescaya dia tu mungkin, perkara yang terima ada dan terima tiada. Kalaulah dia mungkin, nescaya dia kena ada yang menciptakan dia, mentiadakan dia. Kalaulah ada yang ciptakan dia, nescaya dia ada permulaan. Dia tak kidam. Kalaulah dia tak kidam, kalau dia ada permulaan, nescaya dia tu tak kidam. Dia nescaya dia tak kidam, dia tak qadim. Padahal kita telah tetap tadi, kita dah tetapkan Tuhan tu mestilah qadim. Dia bukannya baharu, bukannya perkara mungkin. Okay. Itu dalil baqa'. Wa dalilun ala mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi annahu laulam. Dan dalil Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Dia kata, dan dalil Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadisi annahu laulam yakun mukhalifan li khalqihi. Kalaulah dia itu tidak bersalahan dengan ciptaannya, lakana mislahum, nescaya dia tu mestilah serupa dengan ciptaan dia. Wa ma jaza 'alal misli yajuzu 'alal mumasilihi faqad taqaddama burhanu qidamihi ta'ala wa baqa'ih. Jadi dalam syarah dia kata, kalaulah dia tidak menyalahi bagi ciptaannya, dia serupa dengan makhluk dia, dia pun hadis, dia pun, kalaulah dia tu serupa dengan makhluk ni kan hadis, kalaulah dia serupa dengan makhluk, dia pun hadis juga. Tuhan ni hadis, dia kata hadis maksudnya perkara yang baharu. Tuhan tu pun baharu juga. Wa majaza ala misli yajuzu ala mumathilihi. Kalaulah dia hadis, nescaya dia pun bersifat-sifat hadis, sifat-sifat dengan sifat makhluk. Contoh lemah, takkan kita nak sebut Tuhan tu lemah. Ada sebelum tiada, macam tu. Ada yang mulakan dia, ada permulaan, ada binasa. Itu namanya hadis. Jadi kalau kita cakap Tuhan tu hadis, Tuhan tu baharu, ada bersifat dengan sifat hadis juga. Faqad taqaddama burhanu qidamihi ta'ala wa baqa'i. Padahal telah tetaplah kita bahawa Tuhan tu mesti kidam dan baqa'. Tak boleh jadi Tuhan tu ada yang binasakan dia. Tak boleh jadi tu. Wad dalilu ala annahu ta'ala, wad dalilu ala annahu ta'ala qa'imun bi nafsihi. Dan dalil Tuhan itu qaimun bin nafsih, tidak berhajat, tidak
hajat ataupun tidak memerlukan selainnya, berdiri dengan sendirinya. Ghaniyun mutlak. Dia kata law lam yakun qa'iman bi nafsi, law lam yakun qa'iman bi nafsihi lahtaja ila mahallin wa mukhassisin. Nescaya kalaulah Tuhan tu tidak kalaulah Tuhan itu berhajat kepada selainnya, iaitu dia jadi sifat. Sifat ni kan berhajat pada tempat lain untuk dia berdempik. Contoh ada ajaran dia kata Tuhan ni adalah sifat, Tuhan tu bukan zat. Dia kata macam tu. Kalaulah macam tu, lahtaja ilal mahallin wa mukhassis, nescaya Tuhan tu berhajat kepada zat untuk berdempik. Kalau kita kata Tuhan tu adalah sifat, nescaya dia berhajat kepada zat yang lain. Contoh putih ataupun hitam. Hitam ni namanya sifat. Zat baju ni lah, baju ni zat. Jadi hitam ni tak nampak dia bergerak sendiri, tak ada. Dia mesti berdempik kat mana-mana ya. Dia mesti melekat kat mana-mana. Dekat apa-apalah, kat baju ke, macam tu. Jadi kalaulah dia tu sifat, laulam yakun qa'iman bin nafsi lahtaja ila mahal. Kalaulah dia sifat, nescaya dia berhajat kepada mahal ni, kepada mahal zat lain untuk dia berdempik, untuk dia melekat. Wal mukhassis, dan yang mengadakan dia. Walau iftaqara ila mahallin lakana sifatan. Kalaulah dia berhajat kepada kalaulah dia berhajat kepada mahal, kepada zat lain, lakana sifatan, nescaya itu mestilah sifat. Kalaulah dia berhajat kepada mukhassis, lakana hadisan. Kalaulah dia berhajat kepada yang menciptakan dia, nescaya dia tu baru dicipta. Okey. Dalam syarah dia kata wasifatu la tattasifu bi sifati ma'ani, dan sifat tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Kan kita dah cakap Tuhan ni bersifat dengan kudrah, iradah. Itu sebenarnya sifat ma'ani ataupun sifat wujudi. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat lain. Tak boleh tu. Sifat bersifat dengan sifat wujudi ataupun sifat ma'ani bersifat dengan sifat ma'ani lain. Tak boleh. Kalau kita cakap baju ni hitam lah dia, bukan biru dia tak ada sifat dengan hitam, biru tu kan sifat ma'ani. Kalau kita baju hitam lah dia. Ataupun satu atom tu hitam lah dia. Tak ada satu atom tu, jauhar farq tu, kita kata hitam dan biru. Tak ada. Wala ma'nawiyah. Jadi kalau yang bersifat dengan sifat ma'ani, mestilah dia tu adalah zat. Wala ma'nawiyah. Sifat tak bersifat dengan sifat ma'ani lain, dan dia tidak bersifat dengan sifat makna muwiyah. Wa qad qama burhanu 'ala al-wujub ittisafihi ta'ala bihima jami'an. Dan padahal telah tetaplah bukti bahawa wajibnya Tuhan tu bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah semuanya. Jadi kesimpulannya, Tuhan tu adalah zat, dia bukan sifat. Dia adalah zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kalau Tuhan tu sifat, mestinya dia berhajat kepada zat. Kalau dia berhajat, dia bukan Tuhan lah, dia lemah. Okay. Lepas tu walau lam yakun wahidan lakana makhur. Walau ihtaja ila al-mukhassis ay fa'ilin lakana hadisan. Okey, kalau dia berhajat kepada mukhassis, iaitu pencipta, lakana hadisan, mestinya dia tu baharulah. Tu jelaslah. Izla yaftakiru ila muhdis. Kerana tidak berhajat kepada muhdis illa, melainkan yaqbalul adam, perkara yang menerima ketiadaan. Wa maulana jalla wa azza wajibul kidami wal baqa. Dan Tuhan kita jalla wa azza itu wajibul bersifat dengan wajib, iaitu mesti bersifat dengan kidam dan baqa. Wad dalilu 'ala wahdaniyatihi ta'ala annahu law lam yakun wahidan, kalaulah dia itu tak wahidan, kalaulah dia tidak esa, lakana makhuran, nescaya dia itu di bawah kekuasaan yang lain. Macam mana tu? Dia kata wad dalilu 'ala wahdaniyatihi ta'ala annahu law lam yakun wahidan fi zatihi wa sifatihi wa minha sifatul af'al lakana makhuran.
مقهورا. أما الأول فلأنه لو كان مركبا. Kita baca syarah dia. Dia kata Tuhan tu mestilah dia esa pada apa? Esa pada zatnya. Zat Tuhan tu, tak boleh bayanglah zat Allah macam mana. Zat Tuhan tu dia mestilah, dia kata, esa. Sifat dia pun esa. Contoh dia ada satu kudrah je. Dengan satu kudrah tu dia cipta semuanya. Dia tak ada kudrah lain tak ada. Dan begitu juga dengan perbuatannya, sifat perbuatan dia. Dia kata ammal awwalu, dalam syarah dia kata ammal awwalu, ada pun yang pertama, iaitu Tuhan tu mestilah esa pada zatnya. Zat Tuhan mesti esa. Fali'annahu law kana murakkaban, kalaulah Tuhan tu dia tersusun, dia tak esa, dia tersusun, dia kam muttasil, lakana muftakiran, maksudnya dia tu fakir, dia tu berhajat kepada lain. Dururata anna kulla murakkabin mutawakkifun, kerana semua yang tersusun itu pasti terhenti, ataupun ada kadar dia. Semua ada kadar dia. Okay. Jadi kita tahu dalam akidah kita, Tuhan ni dia bukanlah kamutasil ataupun tersusun macam kita ni, tersusun daripada jari, tangan, lengan sampai badan, ataupun kita tersusun daripada atom-atom, jauhar-far kita tersusun. Jadi Tuhan tu bukan macam tu. Kalaulah dia tersusun daripada juzuk-juzuk tu, dia kata muftakiran darurata anna kulla murakkabin mutawakkifun, nescaya dia pasti ada kadar. Kalau tersusun daripada juzuk, mesti ada kadar, sama ada besar ke kecil ke. Kalau banyak juzuk tersusun dengan dia, jadilah dia besar, kita sebut besar. Kalau juzuk sikit, kecil pula. Wa kullu mutawakkifun muftakiru, dan semua yang berkadar, ada besar ada kecil, itu semuanya berhajat ataupun memerlukan kepada siapa yang mengkadarkan dia, ataupun berhajat kepada Tuhan lain untuk tetapkan dia ni besar, ini dia juzuknya banyak ni saja, dia ni juzuknya banyak ni saja, ini kecil, macam tu. Jadi semua yang berkadar mutawakkif, muftakiru, semuanya berhajat, memerlukan, fakir. Walau kana muftakiran lakana hadisan, kalaulah dia tu berhajat, memerlukan kepada yang lain, lakana hadisan, mestinya dia tu mestilah baharu. Ada yang tukang pembaharuan dia, yang kadarkan dia ni besar atau kecil. Wa kullu hadisin makhurun, dan semua yang baharu itu makhurun, di bawah kuasa yang orang lain, di bawah kuasa yang lain ni. Jadi nak cakap Tuhan tu tak berkuasa, tak boleh lah. Wa amma sani, ada pun yang kedua, iaitu Tuhan, kita kata tadi Tuhan mestilah esa pada sifat dia. Dia kata fali'annahu law kana lahu syarikun lahu minal qudrah misli ma li maulana jalla wa azza fa imma an tata'allaqa qudratai hima bi ijadi mumkin. Dia kata kalau Tuhan tu tak esa pada sifat dia, jadi tadi zat lah, zat tu mustahil lah Tuhan tu tersusun daripada juzuk-juzuk. Bahkan mustahil lah juga Tuhan tu ada satu lagi Tuhan, tu mustahil lah. Dia kena cakap esa lah. Okay, kalau sifat dia pula mustahil juga. Dia kata Tuhan tu bersifat dengan ada dua sifat. Contoh kudrah, ada dua kudrah. Min kudrati, contoh seperti kudrah, misli ma li maulana jalla wa azza fa imma an tata'allaqu qudratihima bi ijadi mumkin. Kalau ada dua kudrah, nak ciptakan satu perkara mungkin, atau kita sebut jauhar fard. Jadi mesti salah satu kudrah je yang dapat ciptakan dia. Contoh mudah dia, kalau kita nak buat satu titik dekat kertas, kita ada dua pen, mesti salah satu je yang kena, salah satu je yang boleh tulis satu titik tu. Kira lah pen A ke pen B. Wala jaiza an yujada bihima ma'an li istihalati wujudi asarin baina mu'assiraini, kerana mustahil tu. Mustahil kita nak buat yang tu, yang contoh pen tadi lah, mustahil. Kalau salah satu je yang kena, satu tu je lah. Contoh satu pen tu je jadi Tuhannya. Satu kudrah je lah, cukup satu kudrah. Kenapa tak boleh nak cakap Tuhan tu ada dua kudrah tu? Tak boleh lah. Fala budda min ajzil ahadihima. Sebab kalau satu kudrah lagi nak buat apa? Satu kudrah lagi buat apa? Kita sebutlah satu kudrah tu lemah, ajazi ahadihima. Lemah sebab apa? Lemah nak ciptakan Zaid. Contoh ada dua kudrah, ada dua sifat kuasa. Jadi
kuasa A ni ciptakan Zaid. Kuasa B ni kita sebutlah dia lemah menciptakan Zaid sebab Zaid dah ada. Boleh tahsilul hasil tu itu mustahil tu. Fa imma an tata'allaqa qudratu ahadihima faqat. Maka nescaya yang bertakluk dengan si Zaid tu dia hanya bertakluk pada salah satu daripada satu kudrah tu. Jadi satu lagi kudrah tu yang tak ciptakan Zaid tu, itu lemah lah, melemah daripada menciptakan Zaid. Fallazi ataupun jauhar fard, menciptakan jauhar fard. Jauhar fard ni atom paling kecil lah. Fallazi lam tata'allaq qudratuhuma ajizun. Maka satu lagi kudrah tu ajiz, lemah lah. Fakullun ma jaza ala misli minhuma yajuzu ala muma silihi. Dan kita kata dua kudrah tadi, kalau lah kita kata kudrah ni kudrah Tuhan, ini pun kudrah juga. Satu lagi kudrah tu kan kita sebut lemah pula. Jadi mestilah kudrah ni kan serupa dengan kudrah B ni serupa dengan kudrah A. Maka kudrah dua-dua ni kalau salah satunya lemah, pasti yang satu lagi tu pun kita sebut lemah sebab dia kan serupa. Jadi itu mustahil lah. Faham ni? Fallazi ta'alakum min ala yajuzu ala mumasilihi. Sebab tu kaedah adalah kaedah semua yang bersifat serupa pastilah serupa juga. Semua yang serupa pasti bersifat dengan serupa. Kalau kita cakap kudrah B ni lemah, kudrah A pun lemah sebab dua-dua kudrah. Faizan labudda min ajizi ahadihima wal ajizul makhur. Maka tak dapat tidak, mestilah lemahnya salah satu daripada kedua. Dan lemah itu makhur dikuasai. Kaifa, macam mana pula macam tu? Wa rabbuna jalla wa ala huwal qadir. Padahal Tuhan kita itu qadir, itu maha mampu, maha kuasa, ala ma yasha, atas setiap perkara yang dikehendaki. Wa huwal qahiru fawqa ibadih jalla wa ala. Dalam surah Al-An'am ayat 18 Allah kata iaitu dialah yang qahir, yang maha kuasa, fawqa ibadih, atas setiap hamba-Nya. Wa dalilu ala annahu ta'ala qadirun wa muridun wa alimun wa hayyun annahu law lam tajib lahu ta'ala qudratu wal iradatu wal ilmu wal haya lama kana syai'un min khalqihi. Ni lagi mudah lah. Dia kata wa huwa qahiru fawqa ibadih walau lam tajib lahu ta'ala qudrah wal irada wal ilmu wal haya. Kalaulah Tuhan itu tak bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu, hayah. Kudrah ni kuasa, iradah berkehendak, ilmu pengetahuan, ilmu, wahaya dan berhidup. La makana syai'un min khalqihi. Nescaya tak terciptalah satu pun daripada ciptaannya. Kalau kita cakap Tuhan tu lemah, macam mana nak cipta bumi? Tak terciptalah. Kalau kita cakap Tuhan tu tak ada berkehendak, tak terciptalah bumi. Nanti sebab ada kehendak lah terciptanya semua yang mungkin ni, semua yang makhluk. Kalau lah tak ada ilmu, dia jahil, macam mana nak cipta? Kalau lah dia tak hidup lagi lah, tak hidup macam mana nak cipta? La makana syai'un min khalqihi. Nescaya tak ada, takkan ada lah sesuatu pun daripada ciptaannya. Contoh kita tengok kata satu gambar, gambar indah, gambar yang cantik lah. Pastilah kita tahu yang pelukis dia ada kudrah. Dia bukan seorang yang lumpuh. Dia ada kuasa lah untuk menggambar, melukis gambar tu. Melukis, dia mesti ada mampu untuk melukis. Dan pastilah pelukis tu ada iradah. Iradah iaitu kehendak. Dia berkehendak nak melukis, barulah terciptanya lukisan tu. Wal ilmu, dan pastilah dia ada ilmu. Pelukis tu mestilah ada ilmu. Contoh nak lukis gambar laut, ataupun gambar seorang lelaki, dia mesti ada ilmu tentang apa tu lelaki, macam mana bentuk dia, ataupun nak lukis gambar gajah contoh, mesti dia kena tahu tu apa tu gajah. Mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak terhasil lah gambar tu. Wal haya, dan mestilah pelukis tu hidup, dah mati lah kalau tapi dia dah, kalau pelukis tu mati, macam mana nak lukis gambar? Itu dia kata, itu mestilah Tuhan tu ada kudrah, iradah, ilmu, haya. Walau lam yattasif bis sam'i wal basar wal kalam lakana naqisan. Kalaulah dia tidak bersifat dengan
contoh kita baca syarah lah. Li'anna al-wujuda alami mutawaqqifun ala ittisafi muhdisihi bihazihi sifati darurata annahu asarun liqudrati. Kerana apa dia kata? Kerana wujudnya alam ini terhenti atas sifat-sifat demikian. Muhdisihi, yang untuk mengadakan alam ini, bihazihi sifat, dengan ini sifat, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah tu. Nah, wujudnya alam mestilah Tuhan tu bersifat sifat demikian. Darurata annahu asarun liqudrati. Itu secara spontan lah, ataupun kita jelaslah tahu itu kesan daripada kudrahnya, asar daripada kudrah Tuhan. Terciptanya alam ini kesan daripada Tuhan tu mesti berkuasa. Wa taksiruha tabi'un lil iradah, dan kudrah tu sesuai dengan kehendaknya, dengan iradah, dengan kehendak Tuhan. Allati khassasahu bil wujudi duna adami musawi lahu. Jadi kita cakap bumi ni kan perkara mungkin, boleh wujud, boleh ada dan tiada. Jadi Tuhan dengan sifat kuasa ni mengadakan. Dia adakan dengan kehendak dia. Contoh nak cipta Zaid, Zaid ni boleh terima ada dan terima tiada. Jadi diciptakan Zaid dengan kuasanya dan dengan kehendaknya nak terciptanya Zaid. Lepas tu Zaid tu nak warna apa? Hitam ke, putih ke, merah ke, coklat ke, itu pun dengan sifat kehendak dia. Dia yang takhsiskan, khassasathu bil wujudi duna adami musawi. Padahal mengadakan Zaid dan tak adakan Zaid tu serupa je, tak ada berat sebelah pun. Boleh je Tuhan nak adakan, boleh je Tuhan nak tiadakan, dengan sifat kuasa dia. Tiba dia adakan, dia beratkan bab belah ada. Jadi itu namanya ada kehendak. Tuhan tu ada kehendak. Wa iradatu alal wafqil ilmi, dan kehendaknya Tuhan itu muafakat dengan ilmunya, wala yattasifu bihazihi sifati man laysa bihayy, dan tidaklah bersifat dengan ini sifat melainkan Tuhan tu hidup, ada sifat berhidup. Iz hiya musahhihatu litisafi biha. Kerana apa? Kerana hidup tu seolah yang mengesahkan Tuhan tu bersifat dengan kudrah, iradah dan ilmu. Kalau dah tak ada sifat hidup, hayah, tak bersifat dengan sifat-sifat lain itulah. Fawajaba kaunuhu ta'ala muttasifan bi jami'iha wa illa lam yujad syai'un minal alam. Nescaya wajiblah, mestilah Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sekalian itu, kudrah, iradah, ilmu, hayah. Wa illa lam yujad, kalaulah dia tak bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu tadi ataupun hayah dan hayah, nescaya tidak akan terciptanya satu pun daripada alam ini. Waqad wujida, padahal kita tengok dah alam ni memang wujudnya, bukan hayalan lah ni. Jadi semua Tuhan mencipta tu atas kuasanya, dengan sifat kuasanya, atas kehendaknya, muafakat dengan kehendaknya dan muafakat dengan ilmunya, wafqil ilmi, bukan taksir ilmu, dengan ilmunya. Contoh kita orang tu belajar tauhid, lahir kat situ dan dia reda. Dia belajar tauhid itu, balik rumah tengok rumah terbakar, dia pun ulang kaji tauhid dia, belajar ulang kaji akidah dia. Allah yang ciptakan rumah aku terbakar dengan sifat apa? Sifat kudrah dia. Allah yang mampu untuk bakar rumah aku. Muafakat dengan tabi'un li iradah, Allah buat dengan kehendak dia, dengan kehendaknya. Dan pastilah Allah buat dengan muafakat ilmu dia, dengan ilmu Allah Maha tahu. Jadi dia tengok rumah terbakar, lahir dah kata reda, Allah Maha tahu. Mungkin ada sebab lah, ada hikmahnya lah kenapa rumah dia terbakar. Jadi dia lahir kat situ reda, Allah ni Maha tahu, aku ni tak tahu apa-apa, aku ni Maha tak tahu. Jadi lahir reda, lahir dah tasawuf kat situ kan. Jadi dia belajar tauhid boleh melahirkan tasawuf. Wad dalilu ala apa ni? Lepas tu sambung lagi. Wad dalilu ala annahu ta'ala sami'un basirun mutakallimun wurudu kitabi wa sunnati wa ijma' mun'aqidun ala zalik. Itu dia kata lagi,
dalam syarah, dan dalil bahawa Allah itu bersifat, Tuhan itu bersifat dengan sama, pendengar, basar, pelihat, mutakallimun, berkata. Wurudu kitabi, dalilnya adalah riwayat daripada kitab ataupun daripada Al-Quran lah, was sunnah, dan daripada hadis, wal ijma', dan ijma' ulama, semua sepakat bahawa Allah tu sami'un basirun mutakallim mun'aqidun ala zalik, yang menetapkan demikian itu. Sunnah, Quran, sunnah, hadis, dan ijma' yang menetapkan Allah mesti bersifat demikian itu. Itu dalil yang kuatnya lah. Di sisi Imam Sanusi, dalil yang kuatnya itu. Tak boleh nak datangkan dalil akal. Boleh tapi tak kuat lah. Nanti ada problem sikit lah. Dia kata, wa aidan law lam yattasif, boleh jugalah kita nak buat dalil akal dia kata. Law lam yattasif bis sam'i wal basari wal kalami lakana naqisan. Lakana naqisan. Kalaulah dia tidak bersifat dengan sama, basar, kalam, nescaya Tuhan tu naqis, lemah, kurang lah, cacat. Iz yalzamu min adam ittisafihi biha, ittisafihi biha, ittisafuhu bi adadiha, bi adadiha allati hiya as-samamu wal ama wal bakam wa hiya naqais. Kalau nescaya, kalaulah dia tak sama basar, kalam, nescaya lazimlah dia bersifat dengan lawan dia, iaitu sifat apa? Somam, ama, dan bakam. Somam, ama, dan bakam. Pekak, buta, dan bakam, bisu. Wahya naqais. Padahal itu sifat-sifat yang kekurangan. Wan naqsu alaihi, dan kekurangan atas Tuhan ta'ala muhalun, itu adalah mustahil. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala ni maksud maha suci. Maha suci Allah daripada demikian itu, uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha agung Allah. Wad dalilu ala anna fi'lal mumkinat, dalil Tuhan tu boleh nak membuat makhluk ataupun tak buat makhluk, nak buat ataupun tak nak buat makhluk, ataupun perkara mungkin ni, makhluk ni perkara mungkin. Wad dalilu ala anna fi'la mumkinat wa tarkaha jaizun fi haqqihi ta'ala an yuqala law lam yakun fi'lul mumkinat wa tarkuha jaizan fi haqqihi ta'ala, law lam yakun fi'lul mumkinat aw tarkuha jaizan fi haqqihi ta'ala. La in qalaba, niscaya dia kata kalaulah apa dia, law lam yakun, kalaulah tidak adalah Tuhan tu ataupun kita sebut Tuhan tu wajib buat perkara mungkin ataupun mustahil buat perkara mungkin. Wajib buat, siapa yang nak wajibkan dia? Mustahil, siapa yang nak mustahilkan dia buat perkara mungkin? In qalabatil haqa'iq, maka dia akan berlakunya qalbun haqa'iq. Qalbun haqa'iq ni berubahnya hakikat. Jadi kita tahu dah, wa qalbul haqa'iq mustahil, dan berubahnya hakikat sesuatu adalah mustahil. Itu mustahil lah. 1 tambah 1 apa? 2. Tak boleh nak sebut 3 tu, mustahil lah. Okey. Kat dunia ni ada 3 perkara lah. Ada namanya perkara wajib, mustahil, dengan jaiz. Ada namanya wajib. Wajib. Wajib ni dia hanya terima ada saja. Dia hanya terima wujud saja. Dia tak terima adam, dia tak terima tiada, tak terima. Dia hanya ada saja. Perkara tu ada je. Dia tak boleh, tak tergambar pada akal kita tiada. Ada perkara yang tersebut mustahil. Mustahil ni dia hanya terima adam saja. Contoh kita kata wajib ni, contoh kita kata 1 tambah 1 mesti 2. 2 ni kena wajib. 1 tambah 1 3. 3 ni namanya mustahil. Mustahil, iaitu dia mesti tak ada. Mana boleh cakap 3? Tak ada, mesti tak adanya. Ada satu lagi perkara kita panggil jaiz, ataupun kita panggil mungkin. Perkara mungkin, perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Boleh wujud, boleh ada, dan boleh pula tiada. Boleh ada, boleh tak ada. Perkara yang mungkin. Jadi perkara ni memang tak boleh berubah. Dia memang semua, setiap
yang kita lihat, yang kita tahu, mesti sama ada 3 ni. Sama ada perkara tu wajib, mustahil ataupun jaiz, ataupun mungkin kita sebut. Mungkin tu boleh ada dan boleh tiada. Boleh ada, boleh tiada. Itu namanya mungkin. Kalau mustahil ni tak boleh ada. Tak boleh ada ataupun tak boleh. Tak boleh jadi. Tak boleh jadilah. Sebut tak boleh jadi. Itu namanya mustahil. Mustahil. Kalau wajib ni mesti. Kita mesti. 1 tambah 1 mesti. 2 1 tambah 1 3. Tak boleh jadi. Mungkin kita kata boleh jadi. Boleh jadi. Boleh ada, boleh tak ada. Dalam perkara ni, 3 ni tak akan berubah. Wajib dia mesti wujud saja, dia terima wujud saja. Mustahil dia hanya terima adam saja, terima tiada saja. Kalau jaiz ataupun perkara mungkin ni, dia boleh terima ada, boleh terima tiada. Kalau kita ubah, kita panggil qalbun haqaiq. Qalbun haqaiq. Tuhan ni wajib berwujud memang dia. Kalau kita berlakunya perubahan, berubahnya hakikat-hakikat ni, maka bolehlah makhluk tu ataupun mungkin tu jadi Tuhan. Tuhan boleh pula jadi makhluk. Atau banyak qalbun haqaiq. Itu mustahil. Mustahil. Secara akal memang kalau kita fikir memang mustahil perkara tu lah. Namanya qalbun haqaiq. Ataupun dalam ceritanya tak ada siapa yang wajibkan Tuhan cipta makhluk. Jadi Tuhan ni bersifat dengan boleh mencipta perkara mungkin dan tak nak mencipta perkara mungkin. Tak ada siapa yang wajibkan dia. Siapa pula nak wajib? Siapa? Kita nak wajibkan dia. Jadi boleh dia nak cipta, nak ada kan, dan tak nak tiada kan, perkara mungkin, ataupun nak binasakan ke, nak biarkan ke, perkara mungkin. Tak ada siapa yang wajibkan dia. Dia wajib pula dia cipta makhluk. Jadi makhluk tu jadi perkara wajib. Tak boleh. Zaid ni perkara mungkin ni. Zaid untuk seorang Zaid, dia boleh terima ada dan terima tiada. Tiba kita kata wajib Allah cipta Zaid. Dan maksudnya Zaid tu perkara wajib. Wajib ada. Zaid boleh jadi Tuhan nanti. Itu nama qalbun haqaiq. Dia mustahil. Dia kata kat sini lan qalaba mumkinun wajiban aw mustahilan law lam yakun fi'lun mumkinat wa tarkuha jaizan fi haqqihi ta'ala bi an kanat wajibatan aw mustahilatan fi aqli, pada akal, dan qalaba mumkinun wajiban. Saja perkara mungkin tu akan jadi perkara wajib pula. Kalau kita cakap Tuhan tu wajib cipta Zaid, padahal tak mesti pun Zaid tu wujud. Boleh je dia tak nak tiada boleh tiada, boleh ada. Atau mustahil, ataupun fil aqli lan qalabal mumkinu wajiban aw mustahilan wa zalika la yuqal. Itu tak logik langsung tu, tak logik. Fa inna fihi qalban lil haqaiqil umur. Itu akan mengubah law ni, law perkara-perkara ni, Allah umur ni, ada perkara wajib, mustahil dengan jaiz. Semua orang berakal tahu ada 3 perkara tu. Ada nombor perkara wajib, mustahil, jaiz. Kalau kita cakap benda ni boleh berubah, kita boleh cakap 1 tambah 1 adalah 3. Itu semua orang berakal tu cakap tak boleh jadi dia. Namanya qalbun haqaiq, berubahnya hakikat satu perkara. Yang wajib boleh jadi tiada, Tuhan boleh jadi makhluk. Itu boleh. Tak logik. Ada anak Tuhan ni tak logik tu. Jadi Jesus boleh jadi Tuhan. Yang ni qalbun haqaiq ni. Kalau kita faham benda ni, banyaklah ajaran-ajaran yang akan tertolak. Manusia boleh jadi Tuhan, Firaun boleh jadi Tuhan. Itu qalbun haqaiq. Atau perkara tu mustahil tu, secara akal tu mustahil. Lepas tu wa aidan law lam yattasifu bis-sam'i wal basar. Ulang. An-nubuwat. Maksudnya masuk bab nubuwat. Nanti sambung pada bab kenabian pula. Wallahu a'lam.